Bersama dengan aku balik kerja lah hari ni. Saya bagi sedikit tip lah, beberapa tip untuk melansaikan hutang pribadi dengan cepat. Okay, sebelum tu bagi yang belum subscribe channel aku, please subscribe MRBC Mr. B Channel. Okay, tajuk kita pada kali ini ialah langkah-langkah melansaikan hutang. Biasa. Okay, kalau kita nak bebas daripada hutang, jom kita dalami apa langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengurangkan hutang ataupun melansaikan hutang. Okay, yang pertama, langkah yang pertama, senaraikan semua hutang piutang kita, baik daripada segi di mana-mana pinjaman kewangan personal, bank ataupun dari kedai-kedai. Okay, termasuklah apa-apa loan kita, mungkin ke Komo ke Tupperware ke yang kita hutang daripada orang persorangan. Okay, senaraikan semua. Kita tak payah tunjuk dengan orang lah, kita simpan, senaraikan, letak dalam buku, satu buku, checklist ataupun notebook kita. Okay, supaya kita tahu jumlah hutang yang kita ada, jumlah berapa yang kita perlu bayar setiap bulan. Okay, ataupun yang kedua, senaraikan kecairan. Kecairan maksud dia wang kita keluar tanpa faedah. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak sedar dengan ini. Apa kecairan wang kita, di mana kita kehilangan. Okay, contohnya mungkin bil elektrik kita terlalu tinggi. Okay, kalau keluarga lain jauh lebih rendah daripada kita, so kita senaraikan kecairan itu. Mungkin pembelanjaan wang saku anak-anak kita terlalu besar, pembelanjaan kita sendiri terlalu besar dalam bulan-bulan, setiap bulan itu. Okay, kita senaraikan. Jangan tunjuk kepada orang lah, simpan untuk diri sendiri dan rujuk pada masa akan datang. Baik, yang ketiga, senaraikan jugalah income, apa pendapatan kita. Okay, dari mana kita dapat tu, dari mana kita pendapatan kita datang. Okay, senaraikan. Okay, kalau daripada gaji yang kita terima dari majikan, kita tuliskan, senaraikan berapa secara kasar. Okay, supaya kita tahu jumlah pendapatan. Mungkin kita ada buat kerja part time, berapa yang kita dapat. Okay, kita ada buat perniagaan. Okay, kita ada buat bercocok tanam, hasil bercocok tanam kita jual. Okay, itu pun sudah dikira pendapatan, walaupun tak banyak, kita sikit-sikit pun akan jadi banyak bila dikumpul-kumpul. Okay, itu pendapatan yang kita perlu senaraikan. Yang keempat, bayar hutang yang paling kecil dalam keluarga kita. Dalam senarai yang pertama tadi, bayar yang paling kecil, yang paling minimal, lansaikan dulu. Lepas tu baru yang kedua dan seterusnya. Okay, itu dia yang keempat. So kita boleh senaraikan dan bayar yang paling kecil, yang paling minimal dahulu. Keempat. Okay, semoga berjaya kita membayar hutang kita yang kecil-kecil dulu. Contohnya mungkin kita ada loan daripada kawan kita, mungkin kita ada pinjaman dari kawan kita. Sebab sekarang ni macam-macam cara. Okay, kita nak beli sesuatu tu, kita bayar ansur. Jadi seseorang itu sanggup lah, janji dia kita bayar setiap bulan.
keempat. Dan yang kelima, bayar secara minima dulu. Bayar secara paling sedikit hutang-hutang kita tu. Berapa syarikat kewangan boleh. Contohnya, kalau hutang kita deal dengan dia, yang paling kecil dia dapat terima kita. Contohnya, kalau sepatutnya dia minta 100 lah, kita contoh 100. Okay, kita deal dengan dia, boleh tak saya bayar 80? Okay, cara itu cara bayar hutang yang dengan cara yang paling minima. Dalam kita melunaskan hutang terlebih dahulu tu, yang nombor 4 tadi, kita lunaskan amount yang paling kecil. So, kita lunaskan dulu pelan-pelan. Ya, benda ni, bayar hutang ni kita buat dalam jangka masa panjang lah. Tidak akan, kita bukan buat dalam sekelip mata ataupun 2 bulan, 3 bulan terus lansai semua hutang. Tidak, ini mengambil masa yang panjang. Okey, itu yang ke-5. Okey, untuk yang ke-6, struktur semula hutang yang besar. Okey, selepas kita lansaikan yang kecil-kecil tu, ataupun kita struktur semula yang besar tu, hutang yang besar, mungkin kita contoh yang besar, mungkin loan pinjaman kereta kita. Okay, so kita struktur semula dengan bank. Contohnya, kereta kita masih ada 5 tahun, tapi bayaran itu membebankan kita. So why not kita struktur semula hutang kita, kereta kita tu, daripada 5 kita jadikan kepada 7 tahun. So jadi secara tidak langsung ataupun secara langsung, jumlah bayaran pinjaman bulanan itu, monthly installment itu akan berkurangan. Kalau sebelum ini pinjaman kita mungkin 500 contohlah, dan bila kita struktur semula mungkin dapat jadi 300 ataupun 350. Mana kita sudah ada save, ada 150, kurang perbelanjaan kita untuk membayar hutang. Baik, yang ke-7, ubah tabiat. Dan ini memang parah lah, memang agak susah untuk mengubah tabiat kita sendiri. Okey, yang ke-7, ubah tabiat. Contoh ubah tabiat, mungkin biasanya kita selalu makan kat luar, paling tidak pun sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan. Okay, apa kita ubah tabiat kita, mengurangkan keluar ataupun makan di luar. Senang cerita. Antara tabiat yang boleh kita ubah. Okay. Kalau biasanya kita makan di luar pada waktu tengah hari, okay, ubah tabiat, kita bawa bekal daripada rumah. Kalau selalunya kita bawa kereta, kita ubah tabiat, kita naik pengangkutan awam. Okay. Ubah tabiat. Okay. Kalau ada yang bermotosikal, okay, kalau cuaca mengizinkan, daripada kereta kita berubah kepada pakai motosikal pula. Jadi ini boleh mengurangkan ataupun memberikan kita peluang untuk melangsaikan hutang-hutang kita dengan save budget yang kita sudah lakukan daripada mengubah tabiat. Baik, yang ke-8, cari side income. Ini mungkin ramai berminat dengan side income ni, pendapatan sampingan. Okey, banyak cara kita sekarang. Salah satu paling senang ialah bisnes secara online. Okey, kita berniaga secara online ataupun kita menjadi ejen dropship kepada mana-mana syarikat. Okey, cari side income. Apa-apa side income yang boleh menambahkan pendapatan kita. Okey, untuk kita boleh membayar hutang-hutang kita tadi. Side income. Okey, yang kata tadi, okey, perniagaan secara online, mungkin menjadi seorang dropship kepada syarikat-syarikat tertentu dalam jualan mereka. Ini yang penting, itu yang
8. Okey, dan yang terakhir, yang ke-9, kurangkan tanggungan ataupun kurangkan liability. Okey, kurangkan tanggungan maknanya kita berhenti menambahkan hutang. Itu maksudnya. Kalau sebelum ini kita ada loan itu, pinjaman sana, pinjaman ini, kita berhenti untuk membuat pinjaman. Contohnya dalam pembelian pinjaman, dari kita membuat pembayaran secara ansur buat pinjaman, why not kita kumpul duit sikit-sikit, bila cukup kita bayar secara tunai. Okay guys, ada 9 langkah ataupun tip yang perlu kita lakukan tadi untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Okey, sebelum saya pergi, sekali lagi saya mohon, kalau yang belum subscribe channel aku, please subscribe, like dan komen. Okey, kalau boleh share juga, biar semua orang dapat manfaat daripada tip-tip menyelesaikan hutang ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar, sudi menonton channel aku. Okey, sekian, jumpa lagi di masa akan datang. Bye.